Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus reka bentuk jambatan Limbang kedua. Terus saja langsung bersama Bu Mawin. Silakan. Terima kasih Sahi. Jabatan Kerja JKR perlu memastikan projek pembinaan jambatan Limbang kedua diperhalusi dari segi reka bentuk bagi mengelakkan berlakunya sebarang masalah semasa mahupun selepas pelaksanaan projek tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah walau bagaimanapun berkata projek berkenaan ketika ini berjalan dengan baik. Melihat semula desain mereka yang ada pada beam ataupun girder untuk jambatan ni lah ya, supaya untuk memastikan seorang konsultan nak memastikan bahawa ini betul-betul okey, tidak akan mendatangkan masalah baik semasa membina maupun nanti bila dah kemudian maintenance dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau bak design ni dapat, dan ini yang kita minta, saya minta pada JK to make sure dia orang ialah pihak konsultan dapat mempercepatkan lah ya untuk melihat memperhalusi reka bentuk pada girder tersebut, dan insya-Allah kalau itu dapat diatasi, saya dipahamkan pihak kontraktor anytime boleh bersedia untuk meneruskan dia punya pembinaan dia. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas lawatan ke tapak projek pembinaan jambatan Limbang kedua di Pabahanan, Limbang. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang berharap pembinaan jambatan tersebut dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan ia dijangka siap tahun hadapan. Sementara itu, Datuk Hasbi turut hadir ke majlis ceramah bersempena Isra' dan Mikraj di Masjid Baitul Iman Limbang. Persatuan Pekerja Minyak dan Gas Sarawak SOKWA merupakan rakan kongsi penting dalam membangun dan mengembangkan industri minyak dan gas negeri ini selain mengekalkan reputasi sebagai antara yang profesional dan pakar terbaik dalam industri itu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata kerajaan mengiktiraf keperluan bagi pelabur dan industri utama untuk mengaji pegawai dagang dan kaki tangan mahir. Datuk Gerawat memberitahu langkah itu juga sebahagian daripada rancangan kerajaan untuk mewujudkan pekerjaan baharu yang menawarkan gaji tinggi untuk warga Sarawak ke arah pertumbuhan ekonomi masa hadapan. With the formation of Petros, our state oil and gas company, which was initiated by none other than Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, the oil and gas industry has become the leading source of revenue for Sarawak. If you look at the state revenue right now, Yang Amat Berhormat Premier has just announced recently that our state revenue has exceeded 10.2 billion. That was the estimate that our state made last year of what our state revenue forecast was for 2022, 10.8 billion. 10.8 billion. But by the end of 2022, pendapatan negeri kita dari seluruhan sumber kita is almost 12 billion, to be exact 11.9 billion. And a lot of this comes from the oil and gas industry. Beliau menambah, anak Sarawak diberi jaminan mengisi kekosongan jawatan di dalam sektor minyak dan gas sejajar dengan kuasa autonomi imigresen, hak adat dan laut Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Expo Kerjaya SOKWA 2023 di Miri. Expo Kerjaya itu diadakan untuk memberi peluang kepada ahli SOKWA mendapatkan pekerjaan dengan syarikat yang mengambil bahagian dan pada masa yang sama memberi peluang kepada syarikat untuk mengenal pasti dan melatih pekerja yang mereka perlukan. Pada majlis tersebut, Datuk Gerawat turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara SOKWA diwakili oleh pengerusinya Jamal Abdullah dengan Celestial Marine Seafarer Training Centre Sdn Bhd diwakili oleh pengarahnya Kapten Kenneth Koo. Sebanyak 16 buah syarikat minyak dan gas mengambil bahagian dalam Expo Kerjaya kali ini.
Baik, jaringan telekomunikasi generasi kelima 5G mampu menjadi pemangkin kepada ekonomi Sarawak ke arah mencapai aspirasi jangka panjang di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagam berkata, pengembangan teknologi 5G ini perlu memberi manfaat kepada rakyat di Sarawak, bukan sahaja di kawasan malah di luar bandar dalam semua aspek. Datuk Liwan jelaskan menerusi kelajuan ketersambungan 5G ini juga mampu mengurangkan jurang digital selain memberi impak dalam pendidikan khususnya pelajar luar bandar. Ini termasuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh yang berkualiti, masa nyata dan interaktif dalam bilik darjah dengan perkakasan yang moden. Beliau berucap merasmikan pameran teknologi 5G dan digital nasional Berhad di Miri. Pameran itu mendedahkan pembuka jalan untuk penghantaran hos perniagaan digital generasi seterusnya, industri dan aplikasi perkhidmatan awam di kawasan yang diliputi rangkaian 5G termasuk di Sarawak. Kuasa hidroelektrik di Sarawak terus bertindak sebagai magnet bagi perusahaan yang menggunakan elektrik tinggi seperti Pusat Data IRIX untuk operasi mula bertapak di negeri ini. Ikuti siri kedua laporan yang disediakan oleh wartawan Firdaus Arasi Idris tentang kesan pembangunan tenaga hijau di Bumi Kenyalang. Sebagai pembekal tenaga tunggal di Sarawak, Sawan Energy menawarkan tarif tanpa subsidi terendah di Malaysia dan antara yang paling kompetitif di rantau Asia Tenggara dengan untuk bekalan kepada komersial, perindustrian dan juga domestik dengan purata 28 sen per kilowatt jam. Hala tuju tenaga hijau Sarawak juga jelas dengan penubuhan Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar tahun lalu yang dilihat selaras dengan isu global mengenai perubahan iklim dan penggunaan tenaga bersih boleh diperbaharui di Sarawak termasuk tenaga hidro, suria dan angin. Ia juga saling mendukung agenda transformasi digital kerajaan negeri mengikut pelan pembangunan strategi pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan jumlah kapasiti penjenaan kuasa sehingga 5,643 megawatt menerusi 8 stesen jenis kuasa utama termasuk hidroelektrik Batang Air, Bakun, Morum dan Baleh menjelang tahun 2027 yang disambungkan ke grid Sarawak, ia pasti menjadi daya tarikan kepada para pelabur. Bagi Ketua Pegawai Pemasaran IRIX, Dominic Siddle, meskipun terdapat 2 hub data telah diwujudkan iaitu di Singapura dan Hong Kong, namun pihaknya yakin Sarawak mampu menjadi hub alternatif di rantau Asia Tenggara menerusi data center DC IRIX di Santubong. We have great access to renewable energy. 70% of power in Sarawak is developed and generated from hydroelectric power. This is a great selling point, a great benefit and a bonus for Sarawak. Ketersambungan data menerusi IRIX Data Center tahap 4 ini sekali lagi menjadikan Sarawak sebagai lokasi menarik untuk bertapak selain potensi besar kesan daripada perancangan pembangunan Nusantara, ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan. Gandingan tenaga boleh diperbaharui dengan ketersambungan data sepantas 9 milisaat antara Kuching, hub internet di Batam dan Kuching ini menjadikan peluang ekonomi dan pekerjaan yang lebih cerah pada warga Sarawak terutamanya dalam sektor industri kecil dan sederhana yang mampu wujud menerusi ekonomi digital. Pengoperasian DC seperti ini pastinya memerlukan tenaga kerja mahir tempatan yang berkaitan dalam bidang pengurusan dan selenggaraan termasuk warga Sarawak sendiri yang berkebolehan. Challenging parts is your commitment and your competency as a facility guys. You need to have all the competency licenses, your chargeman, your chargeman not only for your switchboard, your genset and all the relevant qualification to look after all the facility in the data center. And the other parts will be the network, the network guys. You need to have the IT proficiency to work in the data center industry. Dikenali sebagai PP Telecommunication dan dinamakan semula sebagai IRIX pada Ogos 2022,
IRIX merupakan sebuah entiti milik anak Sarawak selaku pembekal kemudahan rangkaian, pembekal perkhidmatan rangkaian dan pembekal perkhidmatan aplikasi yang dilesenkan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penggunaan teknologi hijau terus menjadi pilihan utama bagi syarikat-syarikat di luar negara untuk mula bertapak di Sarawak, termasuk syarikat pembekal perkhidmatan seperti IRIX di Santubun, Kuching ini. Firdaus Idris, RTM. Bukan sekadar tegas dan garang ketika menjalankan tugas di sebalik tembok penjara, malah warga penjara seperti orang lain mempunyai bakat terpendam sama ada dalam bidang sukan ataupun bidang seni suara. Ke arah mengetengahkan bakat itu, Jabatan Penjara Negeri Sarawak menerusi Kelab Sukan Penjara Sarawak menganjurkan Festival Kesenian dan Kejohanan Sepak Takraw Peringkat Penjara Negeri Sarawak di Bintulu. Menurut penolong penguasa Pusat Koreksional Bintulu, penguasa penjara Hasbullah Ibrahim yang mewakili Kelab Sukan Penjara, Pusat Koreksional Bintulu selaku pengelola program tersebut menjelaskan sebanyak 7 institusi penjara di Sarawak mengambil bahagian dalam festival tersebut. Festival kesenian ini merupakan salah satu langkah ataupun kaedah untuk penjara Sarawak memilih peserta daripada seluruh penjara di institusi Sarawak yang boleh mewakili penjara Sarawak bagi nyanyian lagu asli dan lagu moden di peringkat penjara Malaysia yang akan diadakan pada bulan 3 ini. Dan di samping itu juga sukan yang dianjurkan juga ialah sukan sepak takraw, di mana sepak takraw tersebut merupakan pada bulan yang sama dan kita pun telah memilih pemain-pemain daripada seluruh pelosok negeri Sarawak di mana ada 8 pasukan yang terlibat dan alhamdulillah malam ni tadi pun kita dah menyaksikan pemenang dan pemain yang akan mewakili Sarawak bagi kejohanan sepak takraw penjara Malaysia akan diadakan pada bulan 3 ini. Institusi terbabit ialah Penjara Puncak Borneo, Penjara Pusat Sri Aman, Penjara Pusat Sibu, Penjara Pusat Miri, Penjara Pusat Limbang, Pusat Latihan Pegawai Penjara Wilayah Sarawak dan Pusat Koreksional Bintulu. Beliau yang ditemui pemberita selepas majlis penyampaian hadiah di Bintulu. Penyampaian hadiah disempurnakan Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sarawak Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Muhammad Rizwan. Kongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahi di Angkasa Puri. Zahi, silakan. Baik, Umar. Terima kasih.